sadar tanah air aku bertuah di sini tempatku berjasa. Ya, makan ini makan betul-betul ya, jangan makan ini lah. Tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Bajunya pendek, tambah jarang. Itu menjadi hati gembira. Mau masak banyak ni adik-adik. Bapak nasi sikit Pak ya. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan tentera laut Amerika sekarang Berapa kena bom? ini pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini askar-askar semua. Awas semua boleh lekas-lekas makan. Sudah makan kita akan berangkat ke dalam hutan. Okey, siapa tahu cerita apa tadi? Wah, cerita tu segar malar sampai sekarang pun masih lagi mengekalkan keaslian dia. Cerita Sarjan Hassan daripada Allahyarham Tan Sri Priamli, yang mana cerita tu sangat berkenaan, berkaitan rapat dengan Jepun di Tanah Melayu. Hari ini cikgu akan kupas tentang bagaimana Jepun datang ke Tanah Melayu dan apakah dasar-dasar dia. Okey? Okey. Siapa lelaki kacak tu? Okey, itu cikgu lah. Zaman-zaman 2003 gitu, cikgu menjadi seorang pelatih di Jepun, dan semua pelatih yang akan diserapkan ke Jepun akan berada di AOTS selama 2 minggu. Di AOTS ini dia akan menceritakan kepada kita tentang cara hidup di Jepun. Dan yang menariknya, apabila sampai di sana, perkara pertama mereka akan meminta maaf di atas kekejaman Perang Dunia yang pertama dan kedua. Dan kemudian mereka akan menceritakan kenapa mereka perlu menyerang dan menakluk kawasan-kawasan itu tersebut. Pertamanya ialah eksploitasi sumber bahan mentah, yang mana mereka sangat memerlukan bahan mentah daripada negara-negara yang bakal dijajah. Dan untuk memenuhi keperluan perindustrian dan ketenteraan, Tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah, biji besi, emas, minyak serta arang batu, dan juga sebagai kawasan pasaran yang baru. Bila mereka dapat menakluk Tanah Melayu, maka mereka telah berjaya mencapai sasaran mereka. Kedua ialah kepentingan strategik ketenteraan. Mereka ingin menguasai Laut Cina Selatan dan mereka telah menyerang Singapura, dan yang paling penting untuk menguasai Sumatera. Lagi satu ialah kependudukan di Borneo memudahkan penaklukan di Pulau Jawa. Dan kita akan tengok lepas ini bagaimana Jepun masuk ke Tanah Melayu menggunakan jalan daripada Thailand dan juga pantai Sabak. Kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu bermula apabila tentera Jepun mendarat serentak di Thailand, iaitu di Singgora dan Patani serta di pantai Sabak, Kota Baru pada 8 Disember 1941. Untuk sampai ke Tanah Melayu, pihak Jepun telah pun mengatur pelbagai strategi untuk mara dan masuk ke Tanah Melayu. Tentera Jepun menggunakan 4 cara. Antara cara yang digunakan mereka ialah dengan menggunakan basikal untuk melalui jalan yang sempit bagi mempercepat perjalanan tanpa disedari oleh tentera British. Selain itu, tentera Jepun telah menggunakan bot untuk mendaratkan tenteranya dari kapal perang yang sukar berlabuh di pantai.
Tentera Jepun juga menggunakan kapal terbang perang untuk menyerang tentera British di tanah Melayu. Kapal terbang yang digunakan lebih canggih dan moden seperti Zero Fighter. Pihak Jepun mara melalui kereta kebal penggempur untuk memaksa tentera British berundur. Tentera Jepun menggunakan kereta kebal yang kecil dan ringan kerana mudah dikendalikan. Pada 15 Februari 1942, Jepun telah berjaya menakluk seluruh tanah Melayu bersama-sama dengan Singapura. Tempoh selama 70 hari itu telah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tentera Jepun daripada Kelantan sampailah ke Singapura. Mereka mudah untuk menakluk tanah Melayu kerana British selama ini telah menyediakan jalan-jalan bagi perdagangan mereka. Dan faktor-faktor itu jugalah yang sebenarnya membantu Jepun untuk mudah menakluk tanah Melayu. Dan apabila mereka telah menjadi kerajaan, mereka telah menubuhkan pusat-pusat pentadbiran di Kuala Lumpur, Singapura, Ipoh dan lain-lain. Sekarang kita lihat dasar pendudukan Jepun di negara kita. Ada 3 dasar yang penting, iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Untuk pentadbiran, Jepun telah meletakkan pentadbiran tentera di tanah Melayu, di mana mereka telah meletakkan pentadbiran tentera Jepun ke-25 di tanah Melayu. Singapura dikenali sebagai Sionanto diasingkan dari tanah Melayu yang dikenali sebagai Malai Baru, dan Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu telah diberikan kepada Thailand atas dasar mereka telah memberikan jalan yang mudah kepada Jepun. Dan Sabah Sarawak digabungkan di bawah Kita Borneo, iaitu pasukan tentera yang ke-37. Untuk dasar terhadap Raja-Raja Melayu, Jepun ini telah melakukan kajian terhadap Raja-Raja Melayu sebelum mereka datang, dan mereka telah mengiktiraf kedudukan Raja Melayu, tetapi mereka telah hanya memberikan Raja Melayu ini menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Walau bagaimanapun, mereka tetap diberi bayaran pencen seperti mana yang telah diberikan oleh British, namun kedudukan mereka tetap dipantau oleh Gubernur Jepun. Bagi pentadbiran yang terakhir, iaitu kepada dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pemimpin tempatan yang berpendidikan tinggi telah diberikan peluang kenaikan pangkat ke jawatan yang lebih tinggilah dalam pentadbiran Jepun. Mereka telah menubuhkan institut latihan kepemimpinan muda, iaitu sebagai Korenjo, bagi menyemai semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Dan Korenjo ditubuhkan di Melaka, Singapura dan juga Pulau Pinang. Seterusnya kita lihat kepada dasar ekonomi. Jepun telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan, yang mana sistem ini bertujuan membangunkan industri tempatan. Kedua, Jepun telah melaksanakan rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan. Mereka telah membuat penyelidikan baru bagi sumber tempatan yang ada di tanah Melayu, dan mereka telah menggunakan wang Jepun, iaitu wang pokok pisang, bagi menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Walau bagaimanapun, wang ini telah dicetak berlebihan dan menyebabkan berlakunya inflasi yang tinggi. Kemudian kita lihat kepada dasar sosial, di mana dasar sosial yang pertama ialah pendidikan. Jepun telah menutup sekolah Inggeris dan Cina dan digantikan dengan sistem persekolahan Jepun. Persekolahan Jepun berteraskan semangat Jepun, iaitu Nippon Seishin, menghormati budaya dan Maharaja Jepun. Dan sekolah Jepun juga menggunakan bahasa Jepun sepenuhnya, menyanyikan lagu kebangsaan Jepun, iaitu Kimigayo, membentuk semangat persaudaraan sejagat yang dipanggil sebagai Hakkoichu, dan setiap murid yang hadir akan diberikan beras sebanyak 2 tin susu. Kemudian kita lihat pula sikap Jepun terhadap agama. Tentera Jepun telah mengambil pendekatan menghormati agama Islam dan juga adat istiadat Melayu bagi mendapatkan sokongan rakyat tempatan. Kemudian, kelas pengajian Al-Quran masih boleh diteruskan. Jepun turut memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Masjid turut digunakan sebagai menyampaikan titah sultan bagi menyokong Jepun.
Ketiga, catuan dan penghasilan makanan. Jepun telah memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan juga bahan penting. Keperluan asas seperti beras, garam, gula dikawal dan ini mewujudkan catuan makanan. Jepun telah melaksanakan kempen tambah lebih banyak makanan, menyasarkan penduduk menanam bahan makanan mereka yang sendiri. Kemudian kita lihat layanan yang berbeza terhadap penduduk. Jepun telah memberikan layanan yang baik terhadap pribumi seperti Melayu Iban Kadazan kerana ingin mendapatkan sokongan bagi melicinkan pemerintahan mereka. Masyarakat India pula dibantu untuk menumbuhkan tentera kebangsaan India kerana mereka merancang untuk menakluk India. Namun, masyarakat Cina menerima layaran yang paling kejam oleh tentera Jepun kerana perang Cina-Jepun yang telah berlaku zaman 1930-an. Layanan berbeza mewujudkan jurang yang lebih besar bagi kesepaduan kaum. Okey guys, cikgu dah cover tentang mengapa Jepun perlu datang ke tanah air kita, kemudian bagaimana Jepun datang dan akhirnya selepas mereka berjaya menakluk tanah air kita, apakah dasar-dasar yang telah dilaksanakan. Cikgu dah kupas. InsyaAllah lepas ni kita akan cuba kupas pula tentang bagaimanakah penentangan rakyat di tanah Melayu terhadap Jepun. Okey, jumpa lagi akan datang. Bye-bye. Selamat belajar.